Satu enzim penghadam protein digunakan untuk mengkaji kesan perubahan. Ini tujuan dia. Untuk mengkaji kesan perubahan suhu ke atas kadar pencernaan protein di dalam susu. Kamu kan perasan, ni adalah eksperimen. Okay, so eksperimen ni biasanya merujuk kepada soalan kertas 3, kertas amali. Untuk nantilah kamu yang akan jawab, kamu dalam bentuk amali. Okay. Di mana melibatkan eksperimen. So, biasanya jawapan semua ada dalam soalan. Setinggal kamu nak uraikan macam mana. Okay. Now, so apa yang berlaku? Kita tengok soalan. Okay. Susunan nada ditunjukkan dalam darjah 1. Masa diukur ialah masa yang diambil untuk enzim menyingkirkan. Masa diukur ialah masa yang diambil untuk enzim menyingkirkan semua protein. Dan susu menjadi jernih. Apa maksud jernih? Dia akan nampak at first point bila mana tanda X kelihatan. Now, ma'am, kita tak pernah buat dalam lab. Yes. Tapi kita pernah buat satu eksperimen, iaitu eksperimen HCl dengan natrium thiosulfide. Okay, cuma beza dia, kalau kamu boleh recall, okay, untuk tindak balas antara asid dengan natrium thiosulfide, di mana kamu tambahkan asid ke dalam natrium thiosulfide, okay, akan wujudnya benda akan berwarna kuning. So, kamu akan start masa bila mana kamu dah letakkan asid. So, slowly mendakan akan terbentuk sehinggalah tanda X tidak kelihatan. At first point bila tanda X kelihatan, kamu stop. Okay. So, tanda X tu tidak kelihatan sebabkan oleh pembentukan sulfur yang warna kuning, atau kita panggil belerang lah dalam bahasa Melayu. Now, so ini adalah aplikasi. So, instead of kita check masa bila X tu hilang, untuk tindak balas yang kali ni sebaliknya. So, kita ukur pula X kelihatan. Kenapa? So, dekat dalam susu ni tadi ada protein. So, protein tu telah bertindak balas dengan enzim tersebut. Maksudnya dia telah dicernakan menjadi simple substance lah. Kalau daripada kita belajar kan dulu, kalau daripada protein, okay, simple substance, bila mana dicernakan dia akan jadi amino acid lah. Okay, in which dia clear, jadi clear. Right, kita tengok soalan. Yang pertama, nyatakan perubahan yang diperhatikan dan diukur. Right, perubahan yang diperhatikan. Tengok ada dalam soalan ni jawapan dia. So, apa yang diperhatikan? Okay, masa diukur ialah masa yang diambil untuk menyingkirkan semua protein. Okay. Dan susu menjadi jernih. So kat sini kita boleh dapatlah idea dia. So saya nak tulis je. Ni kalau jawapan ikut skema. Perubahan keamatan kekeruhan larutan susu adalah, yang ni adalah apa yang kita perhatikan. Okey, perubahan pemerhatian. Right. Dan yang kedua ni adalah yang kamu ukur. Kenapa kita kata ukur? Sebab ni masa ni. Okay. Right. Seterusnya, pemboleh ubah. So, pemboleh ubah macam mana kita nak tentukan? Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Ulang kaji balik. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah ada pemboleh ubah yang kita ubah lah. Yang berubah. Yang kita nak uji. Contoh dalam tindak balas ni, kita dah boleh nampak dekat mana? Dekat aim dia ni. Aim dia apa dia tulis? Mengkaji kesan perubahan suhu. Kita ubah apa? Kita ubah suhu. Maka pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang kita ubah, tukar, yang kita nak cari, okay, kesan dia adalah suhu. Senang. Sebab tu kena baca soalan. Bila mana melibatkan eksperimen ni, jawapan biasanya ada dalam soalan. So, suhu.
Membalik ubah yang dimalarkan. Dimalarkan ni apa? Kalau fixed constant, malar tu maksudnya sama lah. Bila mana sama, apa-apa set up kita buat pun kita ubah suhu kan. Tapi setiap set up tu dia mesti sama. Okay. Ada ke tak dalam kita punya soalan? Okay. Ada. Apa dia? Kita tengok. Jawapan yang diberikan adalah jenis makin. Jenis makin merujuk kepada apa? Makin ni sebenarnya adalah enzim kita tu lah. Setiap tindak balas ada enzim. Okay, enzim tu lah kita panggil makin. Kalau diikutkan, protein ni sebenarnya boleh cerna sendiri. Tapi mengambil masa yang lama. Okay, dengan kehadiran enzim, enzim adalah katalis. Apa fungsi katalis kita tahu hari tu? Fungsi katalis adalah dia akan mempercepatkan tindak balas tu. Tapi macam mana dia boleh cepatkan tindak balas? Dengan cara memberikan laluan alternatif. Okay. Laluan alternatif. Kalau kita buat rajah aras tenaga. Okay. Let's say ini adalah EA yang pertama. EA yang asal. Activation energy. So dengan wujudnya makin, dia akan memberikan laluan alternatif. Laluan alternatif yang ada EA, okay, activation energy yang lebih rendah. Bukan dia merendahkan yang asal, tak. Tapi dia beri laluan lain. Macam yang saya cerita hari itulah. Dekat satu checkpoint rentas halangan tu, ada tembok 12 kaki dengan tembok 6 kaki. Macam tu. So ramailah yang lepas kalau ikut tembok 6 kaki kan, instead of 12 kaki. Dekat satu checkpoint satu checkpoint tu maksudnya adalah satu tindak balas sama tu lah. Kalau tak ada makin, dia boleh ke? Boleh, tapi ambil masa. Right. Selain daripada tu, apa lagi yang sama? Okay. Dia kena sama dari segi isi padu dan kepekatan larutan susu. Okay. Bila mana nak tulis kepekatan atau isi padu, pastikan kedua-duanya dia pair lah. Jangan tinggalkan salah satu. Okay. Isi padu dan kepekatan kena ada. Ataupun saiz tabung didih. Kenapa saiz tabung didih kena sama? Kalau lebih besar, bermaksud lebih banyak masa yang diperlukan. Okey, ataupun lebih banyak bilangan mol susu. Banyak bilangan mol susu, lebih banyak masa yang diperlukan untuk tanda X tu kelihatan lah. So jadi macam tak acik lah, satu besar satu kecil kan. No longer fixed variable for the experiment. Okay. Dan yang paling senang adalah setiap eksperimen atau setiap uji kaji ni adanya tanda X. Dan tanda X mestilah tanda X yang sama. Tak boleh lagi satu kertas, kamu ada dua kertas. Ada satu tanda X besar, satu tanda X kecil. Alamak basah lah pula. Tukar tanda X lain lah, tak boleh. Okay. Fixed variable maksudnya kita akan gunakan tanda X yang sama. Okay.